Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Muhammad Khalid, bernombor matrik 2023375665. Untuk infografik ni, saya akan terangkan nilai-nilai estetika dalam pelbagai agama dan budaya di Malaysia. Kalimah etika secara bersendirian lebih merujuk kepada falsafah berkaitan tingkah laku, iaitu apa yang difahami dan diterima oleh manusia mengenai tingkah laku baik dan buruk. Asas etika dalam Islam pula dari segi akidah, kepercayaan, keimanan kepada rukun iman yang keenam. Dari segi syariah, peraturan ketetapan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dari segi akhlak pula, panduan tingkah laku yang mulia melibatkan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Kepentingan menjaga nilai estetika iaitu penghargaan terhadap keindahan, meningkatkan pemahaman budaya. Impak menjaga nilai estetika pula, peningkatan penghargaan terhadap keindahan, mempertahankan warisan budaya. Dan cara menghindari nilai etika yang buruk ialah pendidikan dan pemahaman agama yang baik, menghargai kebebasan beragama. Di bawah ni disertakan QR code untuk video ceramah dan boleh diimbas menggunakan kamera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Lufi, nombor matrik 2023189643 dari kumpulan 3. Hari ini, kumpulan saya akan membincangkan mengenai nilai-nilai estetika dalam pelbagai agama dan budaya di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Aziz bin Sufi, Luqman Hakim bin Muhammad Khalid, Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi dan Raja Imran Danish bin Raja Shahzan Azmi. Untuk pendahuluan, nilai estetika kini menjadi aspek utama dalam membina atau memulakan sesuatu perkara. Hal ini demikian kerana konsep estetika berkait rapat dengan beberapa konsep lain yang menjadi pendorong dan saling bergantung antara satu sama lain, seperti konsep kesenian, keindahan, keagamaan dan kepribadian. Terdapat pelbagai nilai estetika dalam pelbagai agama di Malaysia dan semuanya harus dihormati. Nilai-nilai estetika yang baik harus diterapkan kepada setiap individu agar ketenteraman di negara kita terpelihara. Untuk perbincangan, kita akan membincangkan tentang asas etika Islam, cara menghindari nilai etika yang buruk, kehormatan terhadap nilai estetika setiap agama dan bangsa, kepentingan memperjuangkan nilai estetika, kecantikan nilai estetika dan yang terakhir ialah impak menjaga nilai estetika. Asas etika Islam terbagi kepada 3. Yang pertama ialah akidah, kepercayaan, keimanan kepada rukun iman yang 6. Yang kedua ialah syariah, peraturan ketetapan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga ialah akhlak, panduan tingkah laku yang mulia melibatkan manusia dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Kecantikan nilai estetika. Yang pertama, suruhan berpakaian indah ketika menunaikan solat. Yang kedua ialah Allah sukakan kecantikan. Yang ketiga, kesucian dan keindahan adalah fitrah semula jadi manusia. Dan yang keempat ialah keutamaan menutup aurat dan memakai perhiasan. Yang seterusnya ialah kepentingan memperjuangkan nilai estetika, iaitu ialah penghargaan terhadap keindahan, meningkatkan pemahaman budaya, inovasi dan perkembangan, peningkatan kualitas hidup, dan yang terakhir ialah refleksi dan kritisisme. Terdapat pelbagai cara untuk menghindari diri dari nilai estetika yang buruk. Yang pertama ialah pendidikan dan pemahaman agama yang baik. Dapatkan pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama dengan melalui sumber yang boleh dipercayai. Pelajari prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang dipegang oleh agama anda, serta fahami konteks sejarah dan budaya di mana agama itu berkembang. Nombor 2 ialah menghargai kebebasan beragama. Hargai kebebasan beragama dan praktikkan kepercayaan kepada orang lain. Hindari sikap fanatisme yang dapat memicu konflik dan intoleransi. Ingatlah bahawa setiap individu
yang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Nombor 3 ialah menghindari ekstremisme dan radikalisme. Hindari pandangan atau tindakan ekstremis dan radikal dalam agama atau politik. Jaga sikap moderate dan seimbang dalam memahami dan menjalankan ajaran agama serta menyertai dalam kehidupan sosial dan politik. Nombor 4, berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Aktif dalam membangunkan masyarakat dan negara yang lebih baik dengan cara menyertai aktiviti dalam kegiatan sosial, politik dan kemanusiaan. Dengan cara ini, anda dapat memperkuatkan persatuan dan keberagamaan dalam bangsa. Dan nombor 5 ialah toleransi dan menghormati setiap agama. Jadilah orang yang toleran dan menghormati perbezaan agama dan meyakinkan keyakinan orang lain. Hindari sikap yang memandang rendah atau meremehkan agama dengan keyakinan orang lain. Mempromosikan dialog saling pengertian dan kerjasama antara agama adalah penting dalam membangunkan harmoni yang sosial. Kehormatan terhadap nilai estetika setiap agama dan bangsa. Yang pertama, kehormatan terhadap nilai estetika dalam setiap agama dan bangsa adalah penting untuk menghormati keberagamaan budaya dan keyakinan yang ada di dunia ini. Estetika merujuk kepada keindahan dan kesenian dalam segala bentuknya, termasuk seni visual, muzik dan banyak lagi. Dalam setiap agama, estetika seringkali dianggap penting kerana melibatkan pemahaman tentang keindahan dan peranannya dalam menginspirasi spiritual. Misalnya, seni rupa dan dalam agama seperti Hinduisme, Buddha dan Kristian serta Islam sering digunakan untuk mencipta lingkungan yang mendukung pengalaman agama dan mengungkapkan nilai-nilai agama tersebut. Ketika berbicara tentang kehormatan terhadap nilai estetika dalam konteks bangsa, hal ini melibatkan penghormatan terhadap warisan budaya dan seni tradisional suatu negara. Setiap bangsa memiliki tradisi seni budaya yang khas dan menghargai nilai-nilai estetika ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan identiti dan kekayaan budaya mereka. Seterusnya, kehormatan terhadap nilai estetika dalam agama dan bangsa juga bererti menghindari penghinaan terhadap simbol-simbol agama dan budaya. Menghargai kebebasan beragama adalah penting, tetapi harus diiringi dengan tanggungjawab dan rasa hormat terhadap keyakinan dan kepercayaan orang lain. Dengan menghormati nilai estetika setiap agama dan bangsa, kita dapat menciptakan keharmonian antara masyarakat, menghargai keberagamaan dan membangunkan kerjasama antara budaya yang saling menghormati. Impak menjaga nilai estetika. Menjaga nilai estetika dalam pelbagai agama dan budaya dapat memiliki beberapa kesan positif. Berikut adalah kesan yang mungkin timbul. Yang pertama ialah peningkatan penghargaan terhadap keindahan. Dengan menjaga nilai estetika, orang dapat mengembangkan penghargaan yang lebih besar terhadap keindahan di sekitar mereka. Mereka mungkin mulai lihat nilai dan keindahan dalam seni dan ekspresi kreatif lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat mereka. Nombor 2 ialah mempertahankan warisan budaya. Estetika sering kali terkait dengan warisan budaya atau kelompok. Dengan menjaga nilai estetika dalam agama dan budaya mereka, orang dapat membantu mempertahankan tradisi seni dan gaya hidup yang unik. Ini memungkinkan generasi mendatang untuk terus menghargai dan mempelajari kekayaan budaya yang ada. Dan nombor 3 ialah meningkatkan ekonomi negara. Warisan estetika yang kuat dalam agama dan budaya dapat menjadi daya tarik pelancong yang signifikan. Tempat-tempat ibadah, budaya dan festival yang indah dapat menarik pelancong dari seluruh dunia. Kesannya adalah meningkatkannya aktiviti ekonomi lokal seperti seni kraft tangan, seni pertunjukan dan perdagangan lokal. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi
Nombor metrik 2023-126503. Saya akan meneruskan tajuk mengenai analisa dan perbincangan. Tajuk pertama mengenai analisa dan perbincangan ialah merapatkan hubungan sesama masyarakat setempat. Aspek etika dan peradaban menjadi tunjang sasial seseorang individu itu. Memang tidak dinafikan, sentimen ini menilai kepribadian yang berwibawa sejurus melahirkan impak positif pada persekitaran. Kepentingan etika dan peradaban dapat mendekatkan hubungan sesama masyarakat setempat tidak kira pelbagai kaum, bangsa mahupun agama di Malaysia. Masyarakat yang harmoni adalah masyarakat yang mementingkan kesantunan dalam diri. Selain itu, hubungan yang erat dapat diimplikasikan ketika kunjung-mengunjung rumah saudara ketika perayaan di mana etika dan peradaban dinilai pada sesebuah keluarga itu. Sebagai contoh, tuan rumah yang menerima kunjungan perlu berpakaian sopan, menyediakan juadah mengikut kemampuan dan memberi layanan terbaik seperti membersihkan dahulu tempat untuk diduduki tetamu. Perkara ini menunjukkan bahawa tuan rumah bersedia dalam semua aspek untuk menerima tetamu. Berbalik kepada orang yang berziarahi juga harus menetapkan sasial etika dan peradaban ketika mengunjung ke rumah orang. Seterusnya, yang kedua ialah memupuk sikap toleransi untuk mencapai keharmonian kaum. Etika diletakkan sebagai satu tonggak utama yang setaraf dengan agama dan adat oleh tamadun-tamadun yang terbina di awal peradaban manusia. Etika dan peradaban penting dalam perpaduan negara kerana ianya mampu memupuk sikap toleransi dan keharmonian kaum dalam diri masyarakat. Pengedaran maklumat melalui media sosial yang wujud telah menunjukkan bahawa masalah perkauman merupakan isu yang berat dan mampu meruntuhkan perpaduan negara. Oleh sebab itu, sikap toleransi yang dipupuk melalui etika dan peradaban mampu menjurus ke arah keharmonian di antara kaum agar perpaduan negara terjamin. Janganlah kita mengikut jejak langkah negara luar yang mengalami masalah jenayah dan konflik akibat daripada tiadanya keharmonian kaum. Yang ketiga ialah dapat melahirkan masyarakat yang berhati mulia. Etika boleh didefinisikan sebagai amalan baik atau prinsip dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Etika begitu luas cabang dan pengertiannya sehingga merangkumi bidang pendidikan, perniagaan, hubungan kemasyarakatan dan hubungan antarabangsa. Aturan hidup yang baik dan selari dengan moral kemanusiaan pasti dapat membina jalan ke arah perpaduan nasional. Masyarakat yang mulia ialah masyarakat yang dapat menggunakan bakat mereka sepenuhnya dan menyumbang kepada negara dengan cara yang positif. Hal ini juga penting kerana orang ramai yang mempunyai nilai etika akan dapat membuat pilihan yang baik. Mempunyai hati mulia bermakna kita sanggup mempertahankan perkara yang betul walaupun sukar. Masyarakat yang berhati mulia akan dapat memberi impak positif kepada keadaan negara. Negara kita akan dipandang mulia oleh negara luar dan dijadikan rujukan oleh generasi akan datang. Oleh itu, kadar jenayah akan pasti berkurangan dan sekaligus menjadikan negara kita akan lebih aman dan makmur. Yang keempat ialah mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. Etika dan peradaban penting dalam pemupukan perpaduan kerana ianya dapat mewujudkan masyarakat yang berdisiplin. Disiplin bermaksud kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Seseorang yang mempunyai etika dan peradaban akan sentiasa berdisiplin kerana nilai yang ada pada diri mereka melatih mereka untuk tidak melanggar peraturan. Tanpa disiplin, masyarakat akan berpecah belah, melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir kesannya dan banyak lagi. Contoh yang dapat dilihat bagi remaja sekolah ialah kesalahan ponten sekolah, tingkah laku kurang sopan dan vandalisme. Hal ini terjadi disebabkan nilai etika dan peradaban tidak ada dalam diri mereka. Pihak-pihak yang bertanggungjawab
harus menanamkan nilai etika dan peradaban ke dalam diri mereka agar kesannya mereka menjadi masyarakat yang berdisiplin. Yang terakhir, yang kelima, ialah menguatkan semangat patriotik dan kesepaduan sosial di kalangan masyarakat. Patriotisme sangat penting bagi seluruh masyarakat. Especially sesuatu perasaan itu amatlah penting, tetapi juga amat penting bagi warga kita untuk menghargai apa yang terjadi. Patriotisme bukan hanya semangat atau perasaan, itu juga sesuatu yang besar yang melibatkan pertanyaan tentang kepercayaan, kesetiaan, kewarganegaraan, keberanian, kemandirian, identiti dan kedaulatan. Jika etika dan peradaban masyarakat kita sangat baik, nescayalah semangat patriotik di kalangan masyarakat akan semakin kuat dan kukuh. Usaha untuk memupuk perpaduan di kalangan rakyat kita sangatlah penting untuk memupuk semangat patriotik. Sesungguhnya, semangat patriotisme akan membentuk rakyat yang lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan kaum dan tidak bersikap sombong. Dengan wujudnya perpaduan kaum, maka kerajaan akan dapat melaksanakan pelbagai program pembangunan untuk kemudahan rakyat. Selain itu, suasana yang harmoni antara kaum akan dapat diwujudkan. Seterusnya, suasana harmoni ini akan dapat merangsang perkembangan sektor pelancongan negara. Kesimpulannya ialah nilai estetika dalam pelbagai agama dan budaya di Malaysia mencerminkan penghargaan terhadap keindahan alam, seni tradisional, busana dan seni pertunjukan.